Masalah 216, bab yang telah datang ia pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, hendaklah mengiringi akan daku, mana duduk belakang imam, daripada sekalian kamu oleh orang-orang yang baligh dan ahli-ahli akal. Jadi bab ni apa dia maksud dia nya? Orang duduk belakang imam mestilah orang yang sudah baligh dan orang yang berakal, mana ada ilmu tentang solat, ada ilmu tentang masbuk muafiq, ada ilmu tentang sujud sahwi, ada, maknanya yang penting ada ilmu bab solat. Jangan duduk tak tahu kalau. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, di dalam bab ini menyebutkan orang-orang yang berdiri dalam saf pertama, yang di belakang imam itu ialah maulah berdiri sembahyang di situ oleh orang-orang yang ahli akal dan mempunyai ilmu. Jangan mari apa ini tak pandai agama apa, tak kira tua muda. Dia Nabi tak kata orang tua belakang aku. Lah, macam kita hari ni kalau tengok budak-budak belakang dia halau. Ni tempat orang tua. Bukan tempat orang tua. Tempat orang ada ilmu, lagi dewasa tak apalah tu. Tapi ada ilmu tentang solat. Sebab apa? Kita tengok sebab nanti. Demikianlah kiri kanan saf itu menurut atas kadar akal dan ilmu, yakni bahawasanya yang di belakang imam itu orang alim dan ahli akal, ataupun ahli akal dan pandai mengerti. Tengok, herti itu tulis mengerti perkara sembahyang imam dan makmum, atau yang di belakang itu ahlul wara' dan orang soleh. Maknanya belakang imam kena orang pandai, orang wara', orang soleh, orang khusyuk. Kemudian pula sebelah kanan dan sebelah kiri orang ahli akal itu, iaitulah orang yang setaranya atau orang yang sedikit waraknya daripadanya dan solehnya. Jadi bolehlah kita kata tartibnya macam ni. Hak belakang imam ni orang pandai sikit, kanan kiri tu tak apalah, kurang sikit pun. Yang penting orang hak warak-warak, orang hak juh-juh, orang yang ada akal. Atau dan di kanan di kiri itu orang yang ke bawah daripada itu pula. Demikianlah hingga akhir saf. Yang pentingnya SOP dia je, belakang imam tu kena pilih orang. Maka dengan yang demikian itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis 67. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengiringi akan daku di belakang saf daripada sekalian kamu oleh orang yang berakal dan orang-orang yang pintar, atau makna orang yang baligh dan ahli-ahli akal, ada ilmu tentang solat. Maka janganlah diberi belakangku orang-orang yang tiada mengerti apa-apa dan kurang akalnya menjadi makmum berdiri belakangku, dan orang-orang yang pintar dan cerdik akal jauh denganku. Jadi kita SOP dia belakang imam kena orang hak pandai, hak boleh ganti imam. Dengan sepotong hadis inilah dalil atas suruh berdiri belakang imam itu makmum yang mengerti hukum Allah dan berakal memikirkan kebesaran Allah, dan warak serta soleh takutkan Allah, dan kemudian daripada berdiri menjadi makmum di belakang imam itu orang-orang yang bersifat demikian, maka berdirilah pula bersama-sama di hujung saf itu oleh orang yang terkurang daripada yang tersebut itu. Demikianlah disuruh oleh syarak berdiri di belakang imam itu, mahulah orang-orang ahli-ahli akal dan berilmu. Jadi naknya orang yang ada ilmu. Kemudian berikut sepanjang-panjang saf itu orang yang ke bawah sedikit akal dan ilmu dan kepintarannya. Itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Artinya kemudian daripada telah berdiri segala ahli-ahli akal itu di belakang imam dan membetulinya, bolehlah berdiri di kiri kanan mengiringi ahli akal dan ahlul ilmu itu orang-orang yang ke bawah sedikit pada ilmu dan akal.
Maknanya lepas pada duduk belakang imam tu, orang lain tu tak kira lah. Kalau ada orang hak bagus-bagus tak. Kalau tak ada pun tidak memberi kesan sangat. Kemudian maka jadilah orang-orang yang jahil dan kurang akal itu tiada apa dijauhkan daripada imam dan boleh ia sembahyang di sebelah belakang. Masalahnya kita ni hak cerdik-cerdik bagi lambat. Nah, akhir kali suruh orang hak kurang cerdik di depan pakat nganyi pula. Allah duduk belakang imam lah, dia tak reti pun Fatihah pun tak betul. Awak hak betul tu kenapa mari lambat? Ini cari balas belakang. Jadi kita hak rasa kita betul mari awal. Ya sebenarnya kaedah yang dibuat oleh pihak pemerintah, imam-imam ni berapa orang dilantik, dia tak boleh mari seorang bertugas ya. Maknanya paling tidak dia kena ada 2 orang. Maknanya kita kata masjid kita ada 5 orang imam. Jadi 2 orang setiap masa kena ada. Sebab kalau imam yang pertama tadi uzur, imam 2 boleh naik. Imam 1 sakit perut, kita kata, "Oi, qomat dah." Jadi dia boleh naik. Tapi tak jadi fenomena. Jarang anak jumpa tengok di masjid mana-mana kecuali zaman-zaman dulu. Zaman dulu imam-imam kita ni tak banyak kerja. Kalau dilatih imam sini ya kerja dia. Lalu ni dia panggil imam pegawai masjid, jadi banyak kerja. Tak boleh nak salah kata imam juga. Dah banyak kerja. Boleh nak beri satu kerja. Beri satu kerja tu ya. Boleh 5,000 gaji, tak gila ya kita. Nah, ni kalau email kampung berapa je 800 kata. Tak gerak. Yang kita bukan nak komen jabat agama ni, maknanya kadang-kadang kita juga kena muhasabah. Pasal itulah dia kata tak apalah. Setengah imam ni dia pandang kuliah. Dia suruh orang kuliah masjid dia pergi kuliah masjid lain. Ada juga gitu. Jadi dia kata kalau dia tak pergi kuliah, rugi pula ilmu dia. Mari kita tutup tajuk tu. Mari kita masjid. Kita balik ke tajuk kita. Cakap hak Tok Iman marah dia pula. Baik. Mana dah kita ni? Masalah 217. Makmum ahli yang berakal di belakang imam dan sebab disuruh syarak demikian itu. Tulis tepi kita hikmat kenapa Nabi SAW menyusun atur orang belakang imam mesti orang yang pandai. Kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ini membilangkan bagi kita mahulah melebihkan dan mendahulukan orang-orang yang afdal. Kemudian orang afdal yang ini dijadikan segala orang yang lebih akal dan ilmu itu di belakang imam, kerana orang-orang yang bersifat demikian itu aula dihormati kerana akalnya dan ilmu. Jadi tulis yang pertama, menghormati orang yang berakal dan berilmu, mari duduk belakang imam. Sorpan. Nombor 2 letak. Dan pula barangkali entahkan berhajat imam akan orang yang mengganti imam di tempatnya pada masa datangnya uzur, maka jadilah orang yang ahlul aqli dan ilmu itu lebih aula daripada orang yang kurang ilmu dan akal, kerana makam inilah makam ikutan. Imam ni orang kita nak ikut dia. Jadi bila kalau imam emergency, batal wuduk ke apa masalah, imam keluar, yang belakang naik. Itu yang kedua. Ada lagi ke? Baiklah. Maka tak dapat tiada tu bahasa Melayu baru ni, mesti orang yang diikut itu ialah orang yang lebih ilmu dan akal. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lagi, dan kenyataan aula orang-orang ahli ilmu dan ahli akal itu di belakang imam, kerana mereka itulah yang akan yang lekas memintas akalnya menjagakan imam atas apa-apa yang dilupakannya. Jadi orang ni biasanya orang wara, orangnya khusyuk. Ada masalah imam terlupa, dia boleh betulkan, dia boleh tegur subhanallah. Jadi tak okeylah orang wujud sah nak subhanallah, orang belakang diam. Imam confused, aku salah apa ni? Kadang-kadang orang sah yang kelima ni betul subhanallah, kalau duduk belakang tu imam duduk garu kepala, penyakit apa tu imam ni? Dia betul ni tak jadi. Allahu akbar. Banyak kes lagu tu.
Dan pula supaya mengelok dan memperhalus mereka itu akan rukun-rukun sembahyang dan kelakuannya. Jadi kita tu imannya, kalau belakang kita ada orang alim, kita semaya pun jadi beringat sikit lah, beringat-ingat sikit. Jangan dia buat kongsi-kongsi, ini tegur dia tok guru tu. Belakang saya ni ada ustaz, ada tuan syekh. Maka dan ada pula supaya mengelok memperhatikan. Maka jika imam itu lebih sempurna, pandai dan alim, dapat mereka itu mengambil perhati dan belajar lihat rupa sifat-sifat sembahyang yang sempurna, kemudian diajarkan oleh mereka itu akan orang-orang yang kemudian daripada ia mengamalkan akan dia. Jadi kita ni keberapa tadi? Kita berhenti setakat 2. Yang ketiga, supaya orang yang alim ni boleh mengawal pergerakan imam dengan ilmu dia, imam pun berhati-hati. Yang keempat, sebab yang keempat, kalau imam tu orang alim, orang belakang dia hak cerdik boleh perhatikan cara imam solat. Sebab biasanya imam yang alim, yang faham sunnah, insya-Allah dia akan solat mengikut wasallu kama raaitumuni usalli, musolat seperti Nabi solat. Jadi dia akan buat pergerakan dia, cara dia takbir, turun naik dia macam mana, kita boleh nampak. Tapi kalau imam tu cincai juga, tak ada kena buat lah. Dan supaya jadi mereka itu ikutan sempurna bagi orang yang dengan orang-orang dengan af'al mereka, dengan kelakuan solat mereka dari belakangnya. Inilah hikmat disuruh oleh syarak ke hadapan orang-orang yang pintar dan ahli yang berakal itu. Jadi kita, orang yang berakal, dia kena belajar.